يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Moga jadi jariah sampai mati nanti. Dan terima kasih kepada semua abang-abang kakak sini. Walaupun sibuk dengan amal ibadat, kita tahu tadi ramai tengah baca Quran, ramai tengah zikir, ramai tengah baca 2 juzuk, 3 juzuk sehari, berhenti sekejap untuk dengar kuliah ni. Terima kasih. Syukur saya dapat kawan-kawan hebat beberapa wali kat sini. Okey, kita sambung. Dekat mana? Wo, where are you, Wo? Aduh Ustaz, Ustaz nak kitab ke slide? Kalau slide dekat ni dekat faedah pertama Ustaz yang Yang pertama, okey. Apakah dia amal soleh yang tu Betul Ustaz, betul Mas Soleh. Okey. Apa pula ada arrow tu tinggal satu tu. Okey, tak apa. Kita dah cerita Imam Hatim Al-Asam kata, aku melihat ramai orang mengumpul kekasih. Tetapi kekasihnya tidak dapat menemaninya. Oh, belum share lah. Aduh. Kekasihnya tidak dapat menemaninya. Sampai dalam kubur. Dia hanya menemaninya atas muka bumi. Muka surat berapa? Tengok muka surat berapa? Muka surat 34 buku baru. Buku lama 46. Buku lama 46. Buku baru. Buku baru berapa dulu? 34 Ustaz, baris ke-8. Okey. Saya fikir dekat meeting ni kan lagi yang tanya kan. Okey. Jadi dia kata amal soleh ni apa dia dikatakan amal yang diterima. Okey, kita sampai sini tu Ayu. Am I right? Ustaz. Betul, sampai sini. Ya. Okey. Dah tulis dah. Buku berapa? Buku lama 46, buku baru 34. Siapa lambat masuk pergi tengok kat belakang. Jangan dia tanya lagi. Aku suruh bos saya peluk mulut kang. Amboi garang ni. Okey. Sabar. Takut Ustaz. Baik ada orang bentung menyabau. Dah makan ke belum tu? Sebab tak makan. Maaf Ustaz. Lambat. Tak apa. Amal yang diterima nama dia amal soleh. Amal soleh ni ialah perkara pertama yang semua ulama cakap, yang guru-guru kami sebut kata apa? Amal soleh ni ialah amalan yang kita kata 2 I. Satu mestilah itibak dengan Rasul, maknanya mesti ikut peraturan syarak. Dia mesti ikut peraturan syarak. Tak boleh memandai-mandai. Tu guru kata apa? Tuan Guru Haji Ridauddin kata apa? Hang belajar agama sampai pandai, no? Hang belajar sampai pandai. Belajar bagi pandai, bukan memandai-mandai. Faham? Belajar agama bagi pandai, bukan memandai-mandai. Nanti kita tak pandai, kita mandai-mandai pula. Tak hukum sini, tak hukum sini, tak hukum sini. Tapi pandai, memandai-mandai lain. Pandai ialah melalui ilmu. Memandai-mandai ialah melalui agakan-agakan kita. Dia kan dia tahu, itu nama dia murakab. Murakab menghasilkan memandai-mandai. Tapi orang berilmu dia jadi pandai. Pandai pada apa? Pandai pada agama. Inilah benda yang penting dalam kehidupan kita ni, ialah agama kita. Bukan benda lain. Jadi amal ni, apa saja amal ni? Solat ke, puasa ke, haji ke, umrah ke, zakat ke. Mesti ikut apa yang Rasulullah ajar. Rasulullah tak ajar kita. Dia ajar pada sahabat-sahabat. Dan akhirnya turun sampai kepada kita. Kenapa? Ulama ini adalah warasatul anbiya. Dialah pewaris. Apa yang Rasulullah, ilmu Rasulullah tu, dia adalah pewaris. Dan dia mengajarkan kepada kita. Jadi kita ambil daripada dia.
Itunya ada rukun, ada syarat. Tak belajar mana nak jadi amal soleh? Tak ada ilmu, tak tahu. Paling takut amal salah, lagi takut. Mandi wajib apa semua belajarlah betul-betul, fahami betul-betul. Kaifiat dia kena faham betul-betul. Belajar banyak kali pun tak apa, tak rugi. Tak rugi. Moga-moga selamat kita. Kenapa? Nanti dalam kubur kita bawa amal soleh. Kita mati bawa amal bang. Kita mati bawa bekal. Dan kita sangat-sangat memerlukan bekal. Sangat-sangat memerlukan amal. Sangat-sangat tahu, bukan sikit. Kalau kita tak ada bekal, tak ada amal, kita mati nak bawa apa? Betul tak? Kita mati nak bawa apa? Allah dah sebutlah banyak dalam Quran. Boleh tengok dalam Quran banyak Syurga itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Syurga itu untuk beriman dan beramal soleh. Itu ulama kata iman itu ialah iman, amal soleh itu ialah amalan Islam. Apa dia? Puasa, zakat, haji. Sebab tu iman dengan Islam ni dia adalah tiang agama. 2 of 3. 2 out of 3. Jadi belajar agama ni kena selalu. Macam mana guru kata? Guru kata apa? Belajar agama ni macam baling batu dalam lumpur. Tahu lumpur tak? Baling batu kat lumpur tau. Ambil lumpur yang lecak-lecaknya dan nak keras tu. Baling batu, pak, dia bunyi gitu. Guru katanya. Dia bunyi gitu. Tak bising, sekali je. Dan batu itu melekat. Jadi, batu ni ibarat ilmu dan lumpur ni ibarat apa? Hati. Al-ilmi fis sudur. Dan guru kata, jangan belajar agama macam baling batu pada, come on my friend, anybody remember? Pada buluh. Pada buluh. Yes. Amy boleh jawab, Karus boleh jawab. Okay, Alhamdulillah. Yang lain ni bukan dia tak boleh jawab. Biasa kan dia, itulah lebih kurang. Dia tak sempat nak pegang mikrofon, bukan dia jawab. Jangan belajar agama macam baling batu pada buluh. Ini guru-guru cakap tau, ini kalam mereka. Bising, pelopang. Tapi ilmu tu, batu tu tak melekat pada buluh. Tapi pelajar agama macam baling batu pada lumpur. Dia masuk, dia masuk. Jangan macam mencurah air, apa bat mana bat tak ada Macam mana orang cakap? Mencurah air di daun keladi. Itu lagu Dilot tu. Ibarat air. Tu Dilot. Walaupun terkena tetapi tak meninggalkan bekas. Dia kata, air kena daun keladi. Saya dulu kan sebelum PKP mengajar dekat surau Kampung Kelantan ni masjid sekali masuk lagi 6 km. 5 ke 6 km masuk dalam sampai ujung jalan. Ujung jalan ni ada pusat co-curriculum Kementerian Pendidikan. Ada depan tu ada surau. Jadi bawah tu ada dapur keladi ke pokok apa tak tahulah. Nampaklah air tu kat daun keladi bulat-bulat pagi. Dia ilmu datang pada hati tapi tak boleh bekas. Apabila tersentuh, daunnya bergoyang, air pun tumpah, tercurah habis, tak tinggal lagi. Itu kata Dilot ya. Korang tak kenal Dilot kan? Tak kenal Dilot kan? Kumpulan Dilot tak kenal kan? Orang lama kenal. Bukan dengan El Suraya. Kenal. Bukan dengan El Pernah Suraya. jumpa kat Medan, Ustaz? Apa pernah kenal? Pernah jumpa kat Medan? Pernah jumpa kat Medan? Jalan Medan tengok dia nyanyi, nampak dia nyanyi. Jumpa dia. Duduk Air duduk. pun tertumpah, tercurah habis, tak tinggal lagi. Bila air daun keladi, orang kata, mari contoh daun keladi. Kita belajar agama ni macam air, jangan macam air daun keladi. Bunyi kuat jatuh, tuk, tapi dia tak meresap. Dia jatuh, dia turun lurus. Kenapa? Dia tak tinggal kat hati. Maka jadilah ilmu itu fisutur. Dia tak jadi fisudur.
Jadi bila dia tak pergi sudur, kita nak jadikan panduan tak payah. Sebab tu sampai peringkat dia meresap dalam hati. Nak meresap ni bukan masa yang lama. Betul? Setuju tak? Banyak kali saya cakap benda yang sama baru dapat. Setuju kan setuju? Setuju. Ha. Banyak kali saya cakap benda yang sama baru setuju. Amboi. Penyaplai pula. Tukang bekal lirik dah keluar ni. Okey. Banyak kali cakap benda yang sama baru dapat. It will take time. To absorb, to digest. Kadang digest tak boleh, sikit perut. Nak hadam tak boleh, perut sakit. Nak digest tak boleh, sikit perut sakit. Jadi dia makan masa lah. Tak apa makan masa. Putus asa. Putus asa tak? Belajar tak faham. Nak putus asa? Tak. Putus asa tak? Putus asa tiada sekali kerana ia adalah keredaan dari Tuhanku. Cuba cek lirik tu. Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Putus asa tak sekali? Abang belajar tak faham, putus asa is not in my kamus. Dictionary. Dictionary, yes. Tak. Sekali tak faham dengar rekaman, dengar AB. Abang Daidan dah pernah buat AB tu. Dengar AB balik. Okey, dapat sikit, okey. Dengar lagi. Dapat dah. Putus asa tiada sekali. Kenapa? Kerana ia adalah keredaan dari Tuhanku. Memahami ilmu ni keredaan daripada Tuhan. Mengamalkan ilmu ni keredaan dari Tuhan. Dan dia tak peduli. Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berkorban. Tak peduli. Tak boleh. Berlabuhlah. Dah keluar lirik ni. Berlabuhlah malam. Ni lirik. Baik, Hafsah mouse tak gerak. Mouse terperanjat Ustaz. Mouse terperanjat. Menghajar punya mouse. Apa kau nak terperanjat? Tak hujan tak? Okey. Cuaca mendung. Ini siapa cakap ni? Perkataan siapa ni? Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Siapa cakap ni? Imam Ghazali ke Ustaz? Bukan. Salman Al-Farisi. Yes, Abang Nan kalau ada dia belajar Abang Nan lah. Saya tanya orang kat surau, tu orang dia berjawab. Betul saya bertanya orang kat surau. Pak Imam, Pak Bilal betul dia jawab. Main-main orang Pahang. Abang Nan orang Pahang kan? Betul Ustaz, orang Pekan. Orang Pekan, main-main orang Pahang. Apa orang Pahang jawab tu Pak? Orang Pahang jawab. Tumpang tuan. Orang Pahang yang mana lagi orang Pahang? Ada orang Pahang. Cepat buka mic orang Pahang. Tepuk untuk Abang Nan. Jalan Pahang. Garus. Oh, ini aku malas mengaku Pahang ni. Jalan Pahang, dia Pahang. I'm proud tau. I'm proud. Biar dia orang jawab soalan macam ni, I'm proud tau. Well, saya tetap orang KL. Alhamdulillah. Kau nak cakap orang Pahang? Ustaz, orang Pahang kena makan durian banyak Ustaz. Dia ingat. Itulah orang Pahang makan durian banyak. Dia pandai sikit lah. Siapa kata tu? Salman Al-Farisi. Dia datang, dia ni orang Parsi. Orang Parsi ni, sekarang ni orang kata Iran lah. Belah-belah Iran kan tu nama dia Parsi. Dan Parsi ni jauh lah kalau ikut dulu. Dulu lagi jauh kan, tak ada kenderaan. Maka dia merantau, dia jumpa Nabi. Dia masuk Islam. Dia tanya, kau jauhnya Salman datang. Mungkin sahabat tanya, Man, pergi Man kot. Dalam Melayu pergi Man. Man, jauhnya Man kau datang Man. Mana kampung kau Man? Dia orang Parsi. Jauhnya Man orang Parsi Man kau datang sini. Apa dia jawab? Tu pertanyaan tadi tu. Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus mendaki.
Jika Islam ke hujung dunia, aku akan terus berjuang. Kita kira. Sebab apa? Keredaan Tuhanku. Ini perkataan Salman Al-Farsi. Ini lirik. Saya pernah tanya dengan budak-budak yang nyanyi lagu ni tau. Yang nyanyi lagu ni, budak-budak ni, sekolah menengah agama Kuala Lumpur. Bila dia dah besar, dia buat kumpulan nasyid Nausihat. Pernah dengar tak Nausihat? Oh, pernah. Tak dengar kan Nausihat? Pernah. Nausihat. Dari YouTube. YouTube banyak Nausihat ni. Saya pernah dulu jadi pengadil dengan dia orang lah. Nasyid peringkat daerah ni Selangor. Saya jadi pengadil bilik lain, dia jadi pengadil bilik lain lah. Pengadil nasyid lah. Nausihat. Nama kumpulan tu Nausihat. Dulu masa mereka ni budak-budak, saya pernah tanya, ni siapa cakap ni? Dia kata lirik lah cakap. Yelah, siapa lirik ni, orang buat lirik ni ambil dari mana ni? Dia tak tahu. Dan ramai orang saya tanya tak tahu. Abang Dan boleh jawab. Very good. Cantik. Okey. Amalan ni kena ikut apa? Kena ikut aturan syarak bang. Jangan pandai-pandai, jangan suka-suka buat apa yang kita nak buat. Tak boleh. Jangan suka-suka nak sujud, tak boleh. Ada peraturan sujud. Jangan suka-suka nak rukuk, jangan. Kenapa? Dia mesti ikut aturan syarak. Nama dia ittiba'. Ittiba' ni mana mengikut. Ittiba' dengan apa? Dengan Rasulullah. Rasulullah ajak ulama-ulama ajar turun sampai kepada kita. Kita ikut, kita follow. Bagaimana Rasulullah mengenalkan Tuhan, kita follow. Kalau tidak nanti amal itu tak dipanggil amal soleh. Ni yang bahaya ni. Takut terlopong, na'udzubillah, terlopong nak kubur mana amalan aku ni. Kenapa engkau tak datang? Aku belajar dulu, guru-guru kata, bila orang masuk dalam kubur, datang seorang lelaki, cantik wajahnya, baik rupanya, segak tubuhnya, wangi wajahnya, wangi baunya. Yang Baba kata, Baba Karim, usi ketua ulama Patani, jangok, dia mari jangok. Jangok. Orang Patani kata, orang Kelantan kata jangok ni handsome. Handsome cantik lah, maknanya cantik. Dan dia berkata, apa dia amal soleh ni kata, akulah temanmu nanti. Aku kawan baikmu di atas muka bumi. Dan aku akan menemani kau di sini. Maknanya ada kawan nanti tau. Bukan seorang-seorang. Bukan takut seorang-seorang. Tak ada friend. Ada best friend. Ada BFF. Tahu? Nama dia apa? Nama dia dua je. Amal soleh. Nama dia dua. Bukan duit ringgit. Bukan harta. Tapi amal soleh. Harta benda Ustaz. Harta benda. Oh iya ke? Harta bidalan. Harta benda. Harta benda. Kalau wang ringgit. Ringgit. Kalau kereta, apa buat kereta buat? Pemilik kereta apa buat? Kereta tak kerti dah Ustaz. Mewah. Tak ada mewah. Oh, kereta mewah. Kereta mewah tak apa, janji buat amal soleh. Kereta buruk Ustaz saya. Kereta buruk tak apa, janji buat amal soleh. Amin. Itu yang penting. Kereta buruk tak buruk, mewah tak mewah tak guna. Tak ada erti kalau tak ada. Bersyukur apa yang ada. Syukur lah apa yang ada. Proton pun okey. Ini pun okey. Yang penting solat jangan tinggal. Yang penting amal soleh jangan tinggal datin. Takut datin, bawa balik. Betul. Nanti kita mati nanti anak kita bawa kereta kita, lepas tu anak kita balik. Dia bawa kereta kita balik. Tapi amal soleh yang ada pada diri kita ni, buku rekod amalan ni akan teman kita dalam kubur. Jadi amal soleh tu macam mana? Mesti ikut aturan syarak. Sebab tu kena belajar rukun syarat. Jadi nak beratkan lagi amal soleh ni, buat sunat. Jangan buat makruh. Sunat ni kalau boleh tamak-tamak semua nak buat. Angkat tangan betul-betul. Ikut 6 syarat. Turun 3 syarat. Angkat tangan betul-betul. Kenapa angkat tangan sungguh? Nak beratkan buku amal soleh. Kenapa? Nak kumpul amal soleh. Kenapa? Nanti dia jadi kawan aku dalam kubur. Bila nak masuk kubur? Malam ni mati, malam ni masuk. Besok mati, besok masuk. Lepas tu nak kena kumpul amal soleh banyak-banyak. Mula faham amal soleh ni, apa kita buat ikut syariat. Sedekah, ada ikut syariat. Baru jadi amal soleh. Jadi dia ada dua kan tu.
Ini satu ni ikut syarat ni ada syarat lahir. Aturan ni nama dia apa ni? Aturan ni nak ilmu lah. Bagaimana syarat, bagaimana rukun, bagaimana syarat, bagaimana rukun, bagaimana batal. Dan ini nama dia syarat zahir. Korang catat tak? Jangan tak catat tau. Ada. Benar tak aku buat ni tau? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Catat. Catat, simpan, print, simpan. Taruh dalam file, taruh dalam apa, simpan. Jadi, dia ada dua I. Satu I tiba, satu lagi yang biasa kita cakap nama dia apa? Nama dia ikhlas. Pada qasad. Amal ni kena buat niat dia kerana Allah. Jangan buat kerana lain. Buat kerana lain, aturan syarat betul, tapi ikhlas ada, amalan sah, tapi dia tidak ada pahala. Maksudnya dia tak ada bekal. Dia tak jadi bekal lah. Dia ada bekal. Na'udzubillah. Dia tak ada bekal. Jadi, itu yang ulama selalu kata, hendaklah kau berlatih tajdid niat. Tajdid. Tahu tajdid apa tajdid? Memperbaharui. Renew. Nak dapat link aja, renew. Allah, aku belajarkan engkau, wahai Tuhan. Baru klik. Malang Karang, Putrajaya. Tengok link, ya Allah, aku belajarkan engkau, nak dapat redha engkau. Klik, itu namanya tajdid. Ikhlas. Aku belajar ni kerana engkau, ya Allah, bukan kerana ustaz, bukan kerana malu dengan ustaz, bukan kerana malu dengan kawan, bukan. Aku belajar ni kerana engkau, sebab aku nak amalan aku betul, ya Allah. Aku nak amalan aku soleh, ya Allah, dan boleh jadi bekal pada mati aku. Itu ikhlas tu didatang-datangkan, dibelajar-belajarkan. Dibelajarkan. Aku buat ni dah betul, ya Allah, aku takut amalan aku salah nanti. Mandi wajib aku salah. Kau tak terima sembahyang aku. Sebab aku tak ikut apa yang Rasul kau suruh. Ini nama dia itibak. Jadi, please try to renew your niat. Belajar renew. Belajar renew. Belajar renew. Supaya apa? Supaya dia bila habis saja buat ini, maka dicatat dia sebagai amal soleh. Takut nanti habis buat nanti, dia tak dicatat sebagai amal soleh. Okey. Ini cara apa? Alamak, salah pula. Ini laki copy and paste ni. Kejap-kejap betulkan. Batin. Saya batin. Okey, kejap. Dia copy and paste, sebab tu tak betulkan. Mana tak? Pasal baru buat, kalau kabut lah. Okey, present balik. Okey, ni cara batin. Nampak tak? Dah keluar dah? Dah ada Ustaz. Okey. Ada lagi ke slide ni? Tak ada je. Okey. Maka hasilnya timbullah yakin dalam hati. Kita biasa cakap apa saja beragama ni, yakin ni kena jazam. Yakin pada apa? Nanti jadi ahli kubur. Kena bawa amal. Nanti kena soal. Itu perkara akhirat. Yakin macam mana? Yakin jazam. Yakin dan jazam, belajar jazam dan cerita lah. Untuk aku benar-benar mengumpul sebanyak-banyak kekasih, dan kekasih itu bernama amal soleh. Nanti orang rumah kata, Bat, kau pejabat tu tengah buat apa bang? Abang tengah buat apa bang? Abang tengah tengok Badul Ain. Jangan cakap tengok Badul Ain. Abang tengah buat bang. Abang tengah kumpul kekasih. Ceng. Abang tengah kumpul kekasih.
Abang tengah buat apa bang? Abang tengah dengar kuliah. Yang kuliah ni kan kumpul kekasih, amal soleh. Kenapa? Kumpul bekal. Zikir, kumpul bekal. Lepas asal ni kan menjelang maghrib ni kan, tak ada apa nak buat Lipat baju dah sudah, apa basuh baju dah sudah. Dah sudah lah, semua dah sudah. Tak ada apa kerja nak buat petang-petang. Ambil tasbih tu, baca. Baca lah apa-apa nak baca. Baca lah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Kalau boleh baca mulut biar dengar suara. Supaya telinga pun dengar sama. Tu telinga dapat pahala. Kenapa? Dia dengar zikir. Mulut dapat pahala. Kenapa dia sebut zikir? Akal dapat pahala. Kenapa? Dia memikirkan mana-mana zikir. Hati dapat pahala. Kenapa? Dia meletakkan itu sebagai kerana Allah. Ya Allah, aku sebut ni kerana Engkau. Aku nak puji Engkau, Ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Pujian selayak untuk dia. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Wa bihamdi, segala puji untuk dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Tak kira lah apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Sebut. Dan cuba rasakan indahnya lidah ini bergerak bila memuji Allah. Rasakan. Subhanallah wa bihamdihi. Kita rasa subhanallah. Rasakan. Rasakan hati. Memang hati tak boleh rasa mula-mula. Tapi lama dia boleh rasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ya Allah, Rasulullah kata berat mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Cuba lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Tanpa rasa jemu. Kenapa? Kalau bila Allah letakkan, nampakkan kita pada mata hati kita, mizan kita, timbangan amal kita, makin berat. Sebut lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Sebutlah 10 minit ke 15 minit ke tak berhenti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Rasakan beratnya mizan aku nanti ni. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Rasakan Allah lah yang paling layak untuk aku puji. Orang lain tak layak kena puji, dia kena puji. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Engkau tidak zalim ya Allah, maha suci Engkau daripada zalim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Maha suci Engkau beri makhluk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Maha suci Engkau dari kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dengar ke tak dengar? Dengar Esok. Dengar ni. Dengar. Cubalah buat. Cubalah buat. Kenapa? Nak kumpul bekal. Dan kita ada masa yang tertentu saja. Dan masa yang ada, bukan kita yang decide. Allah yang buat decision. Allah yang buat keputusan. Engkau, you are given until 61 years only. You are given until 62 years only atas muka bumi. Some people are given only 42 years. Untuk engkau buatlah apa saja bekal yang patut untuk kau balik ke alam barzakh. You are given only 42 years. Ada yang tak sedar. Ingatkan dia are given 70 years. Rupanya 42 years old, collapse, bam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis. Dan paling menakutkan, dia tidak ready pada bekal. Bakul amal dia kosong. Yang ada pun benda-benda busuk yang buat balik. Amal ni tidak sah. Mandi wajib pun tak reti bang, mana nak sah amal. Wuduk pun terabur, mana nak sah amal. Itu buat solat ni, tak kira buat lain lagi. Jadi bekal apa yang dia bawa? Bekal tu lah. Bekal-bekal benda tak baik ni. Itu nama dia amal toleh. Huruf toleh. Bukan soleh. Tapi toleh. Amal apa? Amal tak baik. Mayangnya tak ada kualiti. Zikir jauh sekali. Zikir jauh sekali. Nak sebut zikir, nak baca zikir. Malam-malam sebelum tidur tu duduklah kejap, selawat ke, apa ke. Hati tak ada rasa nak buat. Hati tak ada rasa kendak. Hati tak ada rasa, kalau aku zikir sekejap apa salahnya, bukan aku ngantuk lagi pun. Tak ada rasa. Allah tak ilhamkan dia untuk dia bekal.
Kenapa? Dia patutnya akan melalui satu perjalanan yang sangat jauh. Mana kitab buku Arwah Allah Yarhamu Sallallahu. Saya selalu dah ikut, saya dah tengok ni. Nampak saya tengok benda ni. Nampak? Tajuk kitab Ustaz Jalal Yazullah ni. Kita dalam perjalanan yang sangat jauh. Saya selalu nampak. Kalau saya buat nota, saya tengok ni. Saya tengok. Kenapa? Dia remind diri saya, jauh ni nak pergi ni. Akhirat ni dia kekal. Mana jauh, sangat jauh. Kalau tidak mengumpul bekal, beratlah. Sayyidina Ali, dia perkataan ni, yang sebut tu Sayyidina Ali. Yang sebut tu Sayyidina Ali. Dia selalu sebut kita dalam perjalanan sangat jauh. Jadi dia nak kumpul bekal. Dia nak kumpul bekal. Itu orang-orang soleh yang Rasulullah dah jamin dia masuk syurga melalui wahyu yang diterima. Dia masih nak kumpul bekal. Kita ni tak ada endorsement, tak ada sesiapa yang kata masuk syurga, tak ada. Tak ada siapa kata. Tapi kita boleh bersenang-senang tanpa melakukan amal. Ini yang paling ajib tu, paling ajaib. Paling ajaib. Kita masih lagi boleh buang masa. Ikan mati itu datang, just around the corner. Dekat dia. Dekat sangat. Kita dah nak kumpul bekal. Ulama dulu ni Imam Khatib Al-Syam dia nekat. Dia nekat apa? Dia tekad nak kumpul amal soleh banyak-banyak. Okey. Tengok sini. Dah snap lah tadi. Dah snap ke? Dah. Okey. Alright. Sekejap. Hilang Ada slide tak? Nampak slide tak? Tak nampak. Apa dah hilang? Belum. Sekejap. Okey. Nampak? Coming. Baru dapur. Okay. Ada. Tengok kat ni. Okey, ni tadi. Ini syarat batin, ini gini habis. Alamak, ni apa pula ni? Slide koyak Ustaz. Koyak. Saya bagi jarum sikit nak jahit. Aduh. Okey. Saja bagi suspend sikit kan. Saja bagi suspend sikit. Apa peranan amal soleh? Tadi dia apa yang dikatakan amal soleh? Apa peranan amal soleh? Kita baca dalam ni. Tengok muka surat 46 tu. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan. Apa kesimpulan? Kenapa dia kata simpul? Dia simpul dalam hati sungguh-sungguh. Dia pegang dalam hati sungguh-sungguh. Simpul kuat-kuat, simpul mati. But dalam kerja maintenance, kalau kita nak ikat permanently, nak ikat dan nak buka-buka, dia guna satu tali, dia guna satu benang. Betul tak? Ya, betul. Apa nama benang tu, Pat? Tahu tak? Alamak, Pernah dengar tak lacing point? Lacing, L-A-C-I-N-G, T-W-I-N-E, pernah dengar tak? Lacing Point, pernah? point, T-W-I-N-E. Lacing point ni dia macam tali, macam benang, tapi benang yang banyak lah, benang yang tebal. Dia simpul dan dia ada lilin. Lacing point ni kalau dah ikat, kalau dia ikat mati, tu dia buka dah. Dia kena potong. Itu nama dia lacing point. Lacing point ni pakai dulu masa diorang pakai kabel. Dulu tak ada optik. Dulu pakai IB kabel. Sebab dah lama tak zaman IB kabel. Integral bearer. Ini tak pernah Ustaz. Ini tak pernah. Tu full FL kabel fully fill tak pernah. Tak pernah. Ni bukan ni line telecommunication ni Ustaz. Communication je lah communication. Before fiber optic. Jadi kabel-kabel yang disambung IB dengan FL ni, mereka akan ikat, mereka akan gulung
Mereka ikat pakai lacing twine. Itu nama lacing twine. Kesimpulan ni tak boleh buka. Kalau nak putuskan. Jadi, macam ulama ni kata, aku membuat kesimpulan. Kesimpulan dengan hati. Mana dengan teguh dia yakin bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia mengiringi kekasih dalam kubur yang menjadi peranan dia apa? Menjadi penghibur. Menjadi penghibur dia kata dan termasuk setia. Dan tidak ada kasih yang bersedia untuk buat demikian selain daripada amalan yang soleh. Jadi apa peranan ni? Peranan kasih ni? Penghibur hati kala duka. Duka kat mana? Duka dalam kubur. Tak ada kawan nak bercakap. Seorang-seorang. Ya, dia bukan nakir yang tak boleh diajak berbual. Dia hibur hati kita. Lagi peranan dia apa dekat situ? Maka aku terus supaya menghiburkan hati aku dan dia kata menerangi kuburku. Tengok tak perkataan dalam kitab ni? Habis tu. Apa tu? Apa tu? Menerangi kuburku. Amal soleh ni dia jadi cahaya di terangkan kubur kita. Orang kata kubur gelap, bawa lampu orang. Bawa lampu nak mati, bawa lampu. Lampu tu nama apa? Lampu tu nama amal soleh. Lampu tu nama amal soleh. Jadi apa yang kita kena buat? Kita cari lampu banyak-banyak lah terang kubur. Terang dalam kubur kita. Carilah penghibur dalam kubur kita. Carilah kawan-kawan. Carilah kawan-kawan tu kan kawan biasa ni. Kawan tu nama dia dua je. Amal soleh. Imam Hatim Azhar kata, dia akan menerangi kuburku. Apa lagi peranan dia ni? Teman setia yang tidak meninggalkan kita berseorangan di barzah. Best friend. Dia tak cabut. Bukan nanti depan dia pun dia tak goyang . Dia teman kita. Siapa tu? Amal soleh. Peranan dia macam kekasih. Kekasih yang macam mana? Yang setia, yang tidak lari, yang tidak tinggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama kita sampai hari kiamat. Dari kiamat pun dia akan ikut kita. Dulu ada satu ustaz di situ. Dia ni pergi ceramah umum. Jadi dia ada masalah kereta ke macam mana. Jadi dia menetap kat satu hotel dekat Kemaman. Jadi ceramah ni dekat Terengganu. Terengganu dengan Kemaman ni bukan. Ceramah ni kat Kemaman, di luar Kuantan. Kuantan ke Kemaman ni lebih kurang 64 km. Lebih kurang lah. Saya pun tak ingat lah. Tapi dulu yang saya tahu je jarak ni. Kita pernah bekerja kawasan sana. Jadi dia pun ambil ustaz ni kereta dia rosak. Dia kata budak ni datang daripada Kemaman ni. Ambil petang-petang ke pasar pergi lah. Ambil ustaz ni dekat hotel ke apa tak tahulah. Dia kata ustaz saya nak cerita lah. Saya pernah mimpi satu perkara. Saya mimpi seolah-olah ada dekat padang mahsyar. Jadi waktu tu karut-karut lah. Tapi ada seorang lelaki, dia pegang tangan saya, dia pimpin dengan saya. Bila dia dekat saya akan selamat. Dan saya tak hadapi kepayahan orang lain hadapi. Tapi sampai satu masa, dia kata aku cuma berteman kat sini je. Dan dia lepaskan saya. Dalam mimpi lah. Maka saya pun alamilah huru-hara macam orang lain. Jadi ustaz dia kata dia ada rujukan guru dia. Guru dia kata itu contoh amal soleh. Kalau amal soleh tak banyak, dia temankan kita tak ada sekejap untuk tinggal kita. Kenapa? Perjalanan yang jauh tapi bekal sedikit. Bekal sedikit. Sekarang ni kumpul bekal banyak-banyak. Mengaji banyak-banyak. Zikirnya banyak-banyak. Berkhidmat buat baik kat orang banyak-banyak. Taat suami banyak-banyak. Khidmat pada suami banyak-banyak. Kenapa? Dia akan jadi amal soleh. Dia jadi lampu, dia jadi penghibur, dia jadi teman yang menyebabkan kita tak tinggal seorang-seorang dalam barzah nanti.
Pergi belajar banyak-banyak. Catat banyak-banyak nota. Tangan itu akan buat amal soleh. Hargai ilmu yang didapati. Belajar mengaji yang faham. Kenapa? Ini adalah semua amal soleh. Ayat Quran banyak sebut. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Banyaklah kalau nak tengok ayat Quran yang cerita pasal amal soleh ni banyak. Bukan sikit-sikit. Banyak. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Allah kata dalam Quran satu mesti ada iman, lepas tu kena buat amal soleh. Mereka menjadi penghuni syurga. Allah bagi garanti mereka ini adalah penghuni syurga. Siapa? Beriman, amanu wa amilus solihat. Bukan beriman dan beramal. Beriman dan beramal soleh. Dulu masa saya ngaji kan, guru bagi contoh apa tahu? Imam Ghazali, dia buat buku. Tapi abang dia kata, engkau hanya beramal, buat buku, tapi belum soleh. Kenapa? Hati dia belum dibersihkan sepenuhnya dan bersifat mazmumah. Bila hati dia bersih sebab mazmumah, dia buat buku tu ada rasa ikhlas apa semua, barulah dikatakan amal soleh. Ada amal tak soleh. Ada amal soleh. Jadi yang dikatakan orang-orang beriman ni dia masuk syurga ni ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Lepas tu kita kena cuba dapat banyak, saya cakap diri saya sedapat mungkin banyakkan amal soleh. Ambil kerja, zikir pun tak apa. Jadikan amal soleh. Banyaklah ayat Quran tu surah Al-Ankabut tu, dan orang-orang beriman serta beramal soleh. Sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh dengan mendapat sebaik-baik balasan. Yang penting iman dan amal soleh. Iman nak kena belajar rukun iman apa benda, apa tahap iman, apa cabang iman, apa dia dikatakan iman ayan, bagaimana dikatakan beriman pada hari akhirat. Dan kita dah belajar semua tu sebenarnya. Yang kata tak tahu. Dah belajar habis dah. Berlambak slide ada. Beratus mungkin saya rasa. Dan ayat Quran kata sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan bersoleh ke dalam syurga. Syurga apa? Yang mengalir padanya beberapa sungai. Dan dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakai mereka di situ dari sutera. Allah janji. Dua ni. Siapa ni? Beriman, amal soleh. Nampak? Amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Jadi mantapkan keyakinan sampai tahap jazam. Belajar selalu dan tahap jazam. Jangan putus asa. Tak faham belajar lagi. Tak faham belajar lagi. Tak faham belajar lagi. InsyaAllah Allah akan sisihkan kita. Lepas tu tingkatkan amal. Tingkatkan amal. Tingkatkan amal. Tingkatkan amal. Jadi bawalah dua ni mati nanti. Bawa dua ni mati. Apa? Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Banyak ayat Quran kata orang beriman amal soleh masuk syurga. Banyak. Tu boleh cari dah. Boleh cari dah. Boleh search kat internet pun tak apa. Kataan ni banyak keluar. Beriman dan beramal soleh. Beriman serta beramal soleh. Beriman serta beramal soleh. Banyak. Lepas ni jangan sibuk-sibuk kumpul benda lain lah. Jangan sibuk kumpul benda lain. Kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh. Dan sibuk kumpul benda lain. Kenapa? Inilah teman di kala duka. Kenapa? Inilah cahaya yang menerangi kubur. Kenapa? Inilah teman setia yang tidak akan meninggalkan kita berseorangan di alam barzah. Jangan menguap kak, amboi ngantuknya. Ini, nama dia apa? Amal soleh. Okay, hari ini kita dah berkenalan dengan satu makhluk nama dia amal soleh. Dan makhluk ni kita kena usaha untuk buat. Bukan boleh baring-baring. Tak. Jadi, apa dia punya kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada faedah yang pertama? Apa simpul ini? Somebody give me the conclusion of this.
Apa kesimpulan ni? Daripada tu hari, apa at the end, apa yang kita kena kata diri kita? Kumpul lah masalah. Perbanyakkan amal soleh. Yes. Kumpul amal soleh. Banyakkan amal soleh. Ini kesimpulan yang pertama yang kita dapat dari faedah ni. Jangan kau buat benda lain. Jangan dah tua-tua ni kumpul scam. Allah. Banyak kerja lain nak buat. Amboi Bat, tengah balik kerja Bat. Naik Mercedes Bat. Jangan kumpul-kumpul topi lagi, tak payahlah. Itu hobi dulu budak-budak, budak-budak boleh dah. Buat tiara je kan. Tiara? Oh, tiara tu. Saya kata saya jarang nampak tiara kat Kuala Lumpur lah. Saya buat tiara. Rasa tak jumpa lah tiara. Sebab dulu saya pakai tiara. Saya beli pakai tiara dulu 1995 sampai 2005. Sampai dah 6. 10 tahun pakai. Memang dia punya aircon sejuk. Cara yang best tapi tak tahulah. Pepak dia payah. Lama bukan jual. Workshop tu ambil buat scrap. Cuma tak tahu nak jual mana kita. Kumpul banyak-banyak amal soleh. Jadi hari ni kita kena pasang nekat lah. Kita kena pasang tekad. Mulai hari ni aku akan kumpul banyak-banyak amal soleh. Kenapa? Kita dah faham. Ulama dah sebut terang kubur, penghibur hati, teman setia. Yang mana anak kita tak boleh buat peranan ni. Duit yang kita ada tak boleh buat peranan ni. Duit yang ada boleh buat peranan ni bila kita menyumbang yang jadikan duit itu sebagai jalan pahala kita. Harta pun sama. Kecuali kita menyumbang. Kita berwakaf ke apa benda ke, sama juga. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Ilmu ni kita kembangkan bagi orang tahu. Bagi semangat orang buat. Dia jadi akan amal soleh saja dan dia jadi akan jadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Nak mati ni anytime. Kalau tidak memikirkan dengan cara yang betul, maka tertipulah kita dengan amal kita. Dah buat amal, jangan kata, ni aku buat tak. Buat amal ni kata, syukurlah ya Allah. Engkau beri aku kekuatan untuk qada. Engkau beri kekuatan untuk aku baca Quran satu juzuk. Engkau beri kekuatan untuk aku zikir tadi. Ya Allah, Engkau beri kekuatan untuk aku syukur. Syukurlah segalanya ya Allah. Dan syukurlah kerana aku pandai dan boleh bersyukur. Benda ni kalau tak belajar memang kita tak pernah fikir nak buat tau. Kita pun tak nak fikir. Belajar nak syukur, tak nak fikir. Jadi kita belajar ni macam kita ni tak ada bawa hati lah. Hati tu nama apa? Hati tu nama dia hati seorang hamba. Okay, any question? Sila tanya. Ustaz, saya nak tanya, minta pandangan Ustaz. Macam sekarang ni kita kan banyak kelas kan. So kalau macam kita nak kerja ilmu tu memang kita nak kerja lah kalau boleh. Tapi kita ada restriction kita yang kita sendiri tahulah. So pendapat Ustaz, kalau kita fokus dekat macam contoh Ustaz ada kitab A. So kita fokus kitab A tu, kelas tu je. Kita jangan campur-campur ke ataupun kita ambil je mana-mana yang kita sempat Ustaz. Contoh idaman penuntut kan banyak kelas kan. Jadi kita dah follow satu kelas ni, anjuran XYZ ni. Tapi Ustaz ada banyak kelas. So in order to chase ilmu tu, adakah kita boleh fokus pada satu yang kita dah memang follow daripada awal, ataupun kita ikut je kebanyakan kelas yang Ustaz buat? Kalau boleh ikut juga bagus. Sebab ada kelas yang tengah-tengah, betul? Dekat Reko yang hari Isnin tu hari, dia punya penawar bagi hati dah sampai hujung nak habis. Jadi kalau kita nak fokus pada kitab pun tak apa. Kita ambil kitab. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari lah. Kita fokus tiga kitab ni pun tak apa. Satu, Tauhid. Tauhid nak buka apa? Fakir iman. Fakir iman ni pun dah cukup untuk Tauhid. Lepas tu, dalam beruntun untuk fiqah. Untuk tasawuf apa? Nama bagi hati. Atau ayuh hawalat. Kita fokus. Boleh juga macam tu. Saya ajar kitab ni je, turun masjid. Tak ada ajar kitab lain. Saya ajar kitab apa tau? Dalam beruntut, Misbahul Munir, ayuh hawalat, penawar bagi hati. Ada satu kitab yang saya tersebut lagi ni. Hari Rabu ni pakai.
Bidayatul Aulad. Ni Bidayatul Hidayah Ustaz. apa? Bidayatul Hidayah Ustaz. Dah ajar Ustaz. Bidayatul Hidayah. Lagi apa? Mustika hadis. Muhimah. Muhimah. Rumah. Apa mah? Air Kalimah. lagu untuk yang kelas kofal ke yang kelas tajaan Ustaz? Kelas surau-surau. Yang kalau kopa yang malam-malam tu, itu gabungan banyak kitab tu. Saya buat dalam bentuk slide. Itu gabungan banyak kitab. Saya buat dalam bentuk slide. Lepas tu nampak detail dari situ. Semua jemaah nampak detail. Sebab ada banyak kitab. Yang saya ambil kitab tebal-tebal. Kitab yang kita belajar yang besar-besar tu kita ringkas-ringkaskan buat dalam slide. Jadi yang penting ni 3 subjek ni kita mesti terus belajar. Fiqh, Tauhid, Tasawuf. Kalau fiqh ni idaman penuntut. Kalau tasawuf ni penawar bagi hati atau ayyuhal walad. Kalau tasawuf. Kalau tauhid ni apa? Sama ada Miftahul Munir atau Fakhr Iman. Sebab apa Ustaz? Sebab kebanyakannya macam saya sendiri masuk tengah-tengah semua, tengah-tengah. Dari pangkal tak ada pun actually sebenarnya. Yelah, memang tak ada pangkal. Kalau ada pun dari pangkal Fakhr Iman je. Ya, Fakhr Iman. Itu yang tak nak miss tu. Muhimah je. Muhimah pangkal. Muhimah boleh pangkal. Muhimah boleh pangkal. Yang kita lain semua tengok surau. Ada surau yang baru mula pun ada macam malam besok. Ni Senin besok malam dekat sini surau Taman Kenari, Kajang. Dia baru 3 kali idaman penuntut. Tapi masalahnya dia sebulan sekali. Kalau kita nak ikut dia sebulan sekali, 8 tahun tak ambil kitab. Betul cakap. Jadi kalau ikut kitab ni, surau ni dekat sini, buka, baca. Surau ni belakang lagi, tak apa, buka, baca. Itu boleh. Dia baca ulang kaji Ustaz. Macam ulang kaji. Kadang-kadang kitab yang lalu pun, macam malam tadi. Malam tadi yang ada orang masuk buat presentation. Itu kitab apa tu? Itu penawar bagi hati. Itu tengah-tengah tu. Baca setengah. Tak apa, ikut je. Tengah pun tak apa, tepi pun tak apa, awal pun tak apa, ujung pun tak apa. Ikut. Ustaz Muhimah tu bawa ilmu apa Ustaz? Tasawuf ke? Muhimah. Kita mula dekat online lah. Ya, tapi dia bawa apa? Tauhid ke tasawuf ke? Tasawuf. Dia sebenarnya dia khas kepada ketaatan isteri sebenarnya. Dia sebenarnya kitab ni hak untuk perempuan. Dia hak untuk perempuan. Dalam tu ada kebanyakannya ada tasawuf lah. Ada tasawuf. Banyak perkara yang melawan hati lah. Melawan hati kepada taat bersuami. Jadi perempuan ni sebenarnya kalau dia nak jadi guru-guru kata dia nak berubah, dia kena khatam tasawuf. Dia kena khatam dan dia kena amalkan apa dalam tasawuf ni. Sebab tu kebanyakan surau kalau kelam muslimah dia akan baca muhimah. Dia kena khatam muhimah. Perempuan kalau dia nak jadi isteri taat, dulu guru-guru cakap dia kena khatam muhimah. Lepas tu saya dah fikir-fikir saya nak baca muhimah sebab kelas-kelas yang pagi-pagi Senin Selasa Rabu ni kebanyakan perempuan. 70 to 80% ialah perempuan. Di rumah atau yang ada pencin. Lepas tu ada orang dah khatam muhimah dulu-dulu kan. Tak apalah kita ulang kaji. Sebab ini antara kunci ke syurga ni, taat bersuami. Lepas tu muhimah ni kita nampak dia asyik cakap taat bersuami, jangan lawan cakap. Tengok itu je benda sama diulang. Dia macam lacan tubi. Okey, Karos nak tanya apa? Ustaz nak tanya, dalam tuntutan belajar fardu ain ni kan, adakah kita mad'i dengan sekali khatam ataupun belajar sehingga kita faham baru kita dalam kategori berilmu sampai faham. Ada orang khatam 3 kali pun tak faham. So memang perlu berulang lah Ustaz ya? Perlu ulang. Sehingga kita faham. Kalau kita faham lah. Sampai kita faham, sampai kita bila kita tanya diri kita boleh jawab. Apa tak bakal, kita boleh jawab. Tu kita dah faham. Boleh yang di dalam hati kita. Kalau tidak, kita tak dapat lagi. Okey, Diana, sila. Macam iman ni kita nampak dari zahir dan batin dan dirasai di batin ataupun dia sebenarnya patut lebih kepada batin Ustaz? Dia iman ni memang batin. Dia memang batin, tetapi dia melahirkan syiar lahir.
Yang lain ni semayang. Betul. Orang kuat iman dia akan kuat semayang. Orang kuat iman dia akan kuat sedekah. Dia memang batin. Iman ni batin. Tapi dengan iman yang kuat ini dia melahirkan ibadah yang kuat. Ibadah tu nama zahir. Kalau bagaimana dia batin. Okey. Lagi. Apa nak tanya? Ustaz, nak tanya. Pasal yang kumpul amal soleh tu kan Ustaz? Kumpul amal soleh. Kita tak nak kita macam rasa sangat puas hati. Kononnya kita ni dah beramal soleh dah macam. Ya. Kan, betul tak? Jadi kita macam kita rasa wah kita dah cukup berapa puluh rakaat, 50 rakaat nak kita dah buat. Jadi nak macam mana lagi untuk kita nak kumpul banyak lagi macam jangan kita rasa apa yang kita buat ni dah cukup banyak. Tapi yang sebenarnya belum sampai tahap tu. Sebab kita tak tahu pun kategori untuk nak masuk syurga tu apa dia punya tahap qualification nak masuk kan. Macam kita kan nak masuk universiti kita tengok awak punya SPM macam gini baru awak boleh masuk. Jadi kita kumpul tapi kita rasa kita dah buat, kita dah kumpul macam banyak amal soleh kita dah buat. 50, 60 solat sunat semua buat, puasa putih, puasa semua buat. Nak mengingatkan kita rasa jangan puas hati, belum sampai, kau belum sampai lagi. Yes. So the question is macam mana kita actually everyday nak improvekan, sebab itu sebenarnya bukanlah tahap you boleh puas hati dengan apa yang awak buat tu. Macam tu. Kalau kita kata SPM, dia mesti dapat A dalam berapa subjek untuk dia masuk universiti. Betul tak? Tapi syurga ni, dia masuk bukan dengan A subjek, bukan dengan A amal. Dia masuk dengan rahmat Allah. Dengan rahmat, bukan dengan amal. Tapi Nabi kata, untuk dia dapat rahmat Allah itu, dia kena beramal. Dan Nabi kata, bodohlah orang yang dapat rahmat Allah tanpa beramal. Jadi beramal ni, sampai dapat rahmat Allah. Macam mana kita nak tahu yang kita dapat rahmat Allah? Itu yang ulama bagi panduan lah. Macam mana? Kita rasa kita dah beramal dah boleh konsisten, kita dah boleh tinggal dosa. Kita dah tak buat dah benda-benda dulu yang karut-karut, tak buat dah. Kita rasa sentiasa berdosa, kita kuat rasa harapan, pada nikmat kita syukur, pada ujian kita sabar. Itu kita dah rahmat Allah. Sampai bila orang mati, dia kata kembali ke rahmatullah. Dan kita selalu ingat dia. Dia tu Allah. Ulama kata, engkau nak tahu berapa banyak Allah ingat engkau, ialah berapa banyak engkau ingat dia. Tapi kalau makan pun tak ingat Allah yang beri, berjalan pun tak rasa Allah yang beri umur, belajar pun tak rasa Allah yang beri kemudahan, tak rasa. Maknanya kita jauh lagi daripada Allah. Okey kan? Am I answering your question? Okey, faham. Akhirnya keputusan akhirnya adalah kepada rahmat Allah. Sebanyak mana kau buat pun mungkin dalam hati tak ada keikhlasan ke apa gitu. Tak boleh. Itu yang baik. Okey, Ikhwan, last question Ikhwan, please. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya pasal itu ada malam tu belajar pernah bagi hati kan pasal makanan haram kan. Cumanya kebiasaannya kan kita kalau kerja pejabat ni kadang-kadang terbawa balik kertas-kertas yang kita print tu. Macam mana Ustaz kalau kita nak tebus balik kita kena ganti. Kita ganti kertas baru kan. Kita beli satu bundle tu baru RM12. Kita beli kita letak je kat pejabat. Biar orang guna. Yang kita dah print tu tak payah pulang, cuma kita beli kertas baru. Beli kertas baru kita letak je. Kita niat dah gantilah apa-apa aku terpakai ke, nak putus IC yang buka urusan kerja. Beli ada bundle letak je kat mesin tu dah. Orang pun tak tahu. Beli pen letak je. Kawan nak pakai ambil guna kat pejabat, ambil tak apa, tu bagi pen. Rasa Ustaz rasa terpandang benda gini. Memang kadang-kadang kita tak rasa. Tu bawa balik. Ajah, Kak Lu. Okey Ustaz, nak tanya. Okey dalam kitab Muhimmah, bab Muhimmah ni kan.
Okey, bagi yang orang yang berada suami, yang ada suami, dia taat kepada suami. Bagi orang yang tak ada suami dan tak bercita-cita pun nak menambah suami lain, Nak baru kahwin ke lagi, apa bukan semua. tambah suami, suami tu tambah. Ya, sorry. Tak bercita-cita nak kahwin lagi. Macam mana dia nak buat untuk dia lebih improve dia punya amal soleh, dan dia tak maksud saya dia tak ada lagi nak terpesong ke apa benda tu. Okey, maknanya Rasulullah kata perempuan tu masuk syurga apabila dia buat 4. Jadi bila perempuan tu dah tak ada suami, dia 3. 3. Maknanya betul tak solat ni betul-betul? Puasa ni buat betul-betul. Mana yang tak gagal cepat gagal, jangan tunggu. Dulu kalau puasa sekolah menengah, tak puasa sebahid, cepat-cepat gagal dan cepat-cepat bayar fidyah. Kalau dah lama sangat. Jangan tunggu-tunggu lagi. Solat kena pastikan betul. Solat wajib kena pastikan buat dengan betul. Solat sunat pun pastikan buat betul. Dan jaga hormatan diri. Tinggal 3 saja. Sebab apa? Dia dengan suami dia dah selesai. Apa saja kalau kita dengan bekas suami kita dulu yang dah meninggal dulu, yang kita pernah buat salah dengan dia, kita buat amal ibadat, kita niatkan pahala untuk dia. Supaya dia tak blame kita, dia tak claim kita nanti ke akhirat. Mungkin kita ada buat silap. Macam kita yang bekas isteri ni, maknanya segala apa yang kita dah buat sekarang dah putuskan Ustaz dengan dia. Dah putus. Jika kita nak bersedekah ke nak apa, macam peninggalan dia, boleh niatkan pahala untuk dia. kita kena niat lah kan. Kena niat pahala ni untuk dia. Macam belajar ni, kita niatkan pahala ni sedekah kat dia. Jadi kita pun dapat pahala juga dan kita dapat pahala sedekah. Sedekah apa? Sedekah pahala. Katakanlah macam duit pencen dia tinggal. So kita ambil half daripada pencen kita tu, kita sedekah dengan untuk dia tu, macam kata kita ambil anak yatim lah. Kita bela anak yatim. So pahala tu kita kena niat untuk dia lah Ustaz. Dia duit pencen tu bukan duit dia lagi. Apa saja duit atas nama dia, bila dia mati, benda tu jadi warisan. Jadi harta pusaka. Jadi duit tu bukan duit dia. Pencen tu harta pusaka ya Ustaz? Pencen kan bukankah dia tak letak nama dia lagi, dia letak nama siapa? Jadi setahu saya JPA masa buat sekarang kuat lah yang uruskan. Sebab macam sekarang saya mendapat pencen arwah suami lah. Pencen tu nama kita ke nama siapa? Dia beri nama kita? Memang nama kita lah. Bagi duit kita lah. Bukan duit dia lagi. Okey. Dia selagi dia hidup, itu duit dia. Mati je, bukan duit dia. Tapi bila dia mati, apa saja hutang diri dia pada kawan-kawan dia, pada perniagaan dia, hutang diri dia, kita kena ambil duitnya dia sebelum kita faraid, kita kena bayar hutang dulu. Barulah benda yang lain tu dijadikan pusaka. Okey, sebab dia tak ada tinggalkan hutang apa-apa pun. Tak apalah, okeylah. Tak apa. Cuma pencen sekarang bukan nama dia. Kalau mana duit kita. Memang undang-undang ni kata suami isteri dapat pencen. Jadi bila isteri ni menyumbang, kena niatkan pahala ni untuk suami tu. Macam duit ganjaran yang dia tinggal tu, duit untuk pencen tu, ganjaran dia tinggal tu, mana hak kita jugalah kan, boleh kita sedekahkan jugalah. Tapi kita kena niat lah. Niatkan pahala untuk dia. Maknanya apa-apa yang suami isteri akan dapat apabila dia meninggal, itulah hak isteri. Itulah hak isteri. Tapi kalau duit tu memang dia ada duit dia, dia ada waktu hidup, itu kena jadi faraid lah. Atau dia ada perjanjian dengan insurans, bila mati nanti dia akan dapat duit nama orang ni. Itu hak orang tu lah. Duit EPF dia dalam nama dia tu kena jadi faraid. Kalau macam duit insurans, dia namakan, dia tak bagikan anak dia, just semua duit-duit dia namakan untuk saya. Itu tanpa pengetahuan saya lah. Tapi dah meninggal baru saya tahu. Adakah kira faraid ke kena ni juga Ustaz? Dia kena faraid. Kena faraid dia? Dia kena faraid. Sebab ni harta dia. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kena pakai anak. Macam ini ya Allah. Aku nak pergi Putrajaya Habib. Okey, nantilah cerita lagi. Okey, cukup. Cukup. Terima kasih kepada penganjur. Nanti minggu depan, Monday, kita akan sambung slide yang ni. Dah tak nampak slide Belum Ustaz.
Gua ingat ni lah, faedah yang kedua. Nanti kita baca dekat apa? Kita baca dekat kitab. Nanti kita try to derive dekat slide lah untuk lebih mudah faham. Sini lah lebih kurang. InsyaAllah Ustaz. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua? Pasti banyak kurangan bagi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasih penganjur. الحمد لله 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 الحمد لله